kita terpaksa tanggung beban yang tuan-tuan buat dulu. Syarikat. Maka saya minta kalau boleh sebahagian daripada peruntukan itu dipulangkan. Rasional Menteri Kewangan ialah kerana banyak peruntukan atau subsidi ini ada ketirisan. Ada minyak yang dijual belum sampai ke petani nelayan. Kajian-kajian daripada unit perancang ekonomi sebelum ini mengesahkan. Jadi saya setuju bahawa Kementerian Kewangan mengambil langkah yang lebih tegas menghalang segala ketirisan atau penyalahgunaan kuasa dan memastikan pembahagian kepada kelompok sasar ini yang miskin, pekebun getah atau nelayan itu lebih terjamin. Ya, bukan saja di Terengganu, Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak. Saya di Port Dickson, saya sering melawat 4 kampung nelayan Melayu, 2 kampung nelayan Cina, 1 estate India yang saya anggap dalam kategori yang sangat miskin dan merana. Maka sebab itu saya ingin menarik perhatian dan merayu kepada Menteri Kewangan untuk mengkaji semula dan meluluskan. Mungkin jumlahnya tidak sebesar tahun lalu kerana kebocorannya dan ketirisannya banyak. Tetapi saya minta supaya bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kecil dan penerima getah di bawah Kementerian Industri Utama, subsidi baja padi Kementerian Pertanian di Industri Asas Tani, insentif pengeluaran padi. Pengeluaran padi, Tuan Ketua, itu di kalangan kategori petani paling miskin ialah penanam padi. Sebab itu baja sangat penting. Insentif bersasar nelayan yang dipotong kalau dipastikan sampai ke kumpulan sasar, kerana sudahlah mereka ini miskin. Saya tiap kali ke Port Dickson ada perahu nelayan yang disamun oleh nelayan-nelayan asing. Jadi ini termasuk juga saya minta pihak Kementerian Dalam Negeri perhatikan juga. Satu lagi, subsidi baja padi Bukit Huma ini untuk Sarawak, Sabah. Parisan. Dahlah mereka ini miskin dan jumlah yang diperuntukkan pun tak banyak, 70 juta. Parisan. Dan saya habis sekejap. Parisan. Allowance sara hidup nelayan darat. Allowance sara hidup nelayan darat yang dulunya diperuntukkan 12.5 juta kini dipotong kepada 3.5 juta, iaitu pemotongan sebanyak 72% atau 9 juta ringgit. Jadi kalau kita lihat kesemuanya itu jumlahnya masih kecil dan masih boleh ditampung daripada peruntukan yang sedia ada, boleh dipindahkan daripada jumlah yang mau dipulang balik kepada peniaga yang bayar GST, tetapi terus kepada masyarakat yang saya sebut tadi, petani, pekebun kecil dan nelayan. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Sebelum ini Yang Berhormat Port Dickson selalu menyebut yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Itu istilah yang selalu disebut. Tapi dalam bajet 2019 ini saya lihat bantuan sara hidup turun, jumlah penerima bantuan turun, allowance nelayan turun, subsidi baja padi turun, harga getah turun, harga sawit turun, ringgit turun. Saya pun tak tahu apa yang naik, banyak perkara turun ni. Adakah kemungkinan yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana? Terima kasih. Silakan. Dataan itu tepat, saya setuju. Cuma Pontianak juga sedar bahawa kita terpaksa tanggung beban yang tuan-tuan buat dulu. Itu je problem dia. Jadi sebab itu saya nak gunakan kesempatan ini nak rayu. Ya, kalau dah 3-40 bilion hilang, ya,
Dan betul, saya cakap di Bloomberg conference di Singapura itu depan Goldman Sachs. Commission $600 million itu yang bertua di antara yang paling tinggi. Ya, Muhammad. Hebatnya Malaysia. Ya Muhammad, jangan ikut jelutung punya style lah. It's not your kelas lah kamu. Okey. Saya sambung. Kamu Prime Minister. Salah, yang berhormat. Saya sambung. Sepontian tadi sebut, dan memang betul. Saya bawa perkara ini soal berdasarkan track record Menteri Kewangan di Pulau Pinang. Maka saya minta dan bahawa ada peruntukan yang wujud untuk dimanfaatkan membayar balik wang ataupun cukai GST oleh syarikat-syarikat. Maka saya minta kalau boleh sebahagian daripada peruntukan itu dipulangkan. Rasional Menteri Kewangan ialah kerana banyak peruntukan atau subsidi ini ada ketirisan. Ada minyak yang dijual belum sampai ke petani nelayan. Kajian-kajian daripada unit perancangan ekonomi sebelum ini mengesahkan. Jadi saya setuju bahawa Kementerian Kewangan mengambil langkah yang lebih tegas menghalang segala ketirisan atau penyalahgunaan kuasa dan memastikan pembahagian kepada kelompok sasar ini yang miskin, pekebun getah atau nelayan itu lebih terjamin. Ya, bukan saja di Terengganu, Kelantan, Pahang, Sabah, Sarawak. Saya di Port Dickson. Saya seni melawat 4 kampung nelayan Melayu, 2 kampung nelayan Cina, 1 estate India yang saya anggap dalam kategori yang sangat miskin dan merana. Dan oleh yang demikian, boleh minta sikit ya? Ini bos saya ni. Belum diberi termasuk kena tangan. Miskin yang tadi. Ya, masalahnya protection. Apa ni? Bantuan untuk orang miskin ni, petani, nelayan yang berhadapan dengan masalah ni tidak ada langsung. Ini yang kita pertikaikan. Itu sebab saya kata lebih baik protection diangkat cepat-cepatlah supaya rakyat sedang. Yang ni istilah Melayu kita sokong bawa rebah ni. Bravo. Baik, Yang Bertua. Sebenarnya kalau dikatakan dipotong semua tak betul. Peruntukan Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pendidikan itu diteruskan, ya. Dan projek cuma masalah ketirisan ni real. Kita harus bagi kerjasama kepada Kementerian Kewangan untuk membetulkan, ya, keterlanjuran ketirisan yang berlaku dalam pembahagian ini. Maka sebab itu saya ingin menarik perhatian dan merayu kepada Menteri Kewangan untuk mengkaji semula dan meluluskan. Mungkin jumlahnya tidak sebesar tahun lalu kerana kebocorannya dan ketirisannya banyak. Tetapi saya minta supaya bantuan musim tengkujuh kepada pekebun kecil dan penerima getah di bawah Kementerian Industri Utama, subsidi baja padi Kementerian Pertanian di Industri Asas Tani, insentif pengeluaran padi. Pengeluaran padi, Tuan Ketua, itu di kalangan kategori petani paling miskin ialah penanam padi. Ya. Sebab itu baja sangat penting. Insentif bersasar nelayan yang dipotong kalau dipastikan sampai ke kumpulan sasar, kerana sudahlah mereka ini miskin. Saya tiap kali ke Port Dickson ada perahu nelayan yang disamun oleh nelayan-nelayan asing. Jadi ini termasuk juga saya minta pihak Kementerian Dalam Negeri perhatikan juga. Satu lagi, subsidi baja padi Bukit Huma ini untuk Sarawak, Sabah. Barisan. Dahlah mereka ini miskin dan jumlah yang diperuntukkan pun tak banyak, 70 juta. Barisan. Dan saya habis sekejap. Barisan. Allowance sara hidup nelayan darat. Siap. Allowance sara hidup nelayan darat yang dulunya diperuntukkan 12.5 juta kini dipotong
kepada 3.5 juta, iaitu pemotongan sebanyak 72% atau 9 juta ringgit. Jadi kalau kita lihat kesemuanya itu, jumlahnya masih kecil dan masih boleh ditampung daripada peruntukan yang sedia ada, boleh dipindahkan daripada jumlah yang mau dipulang balik kepada peniaga yang bayar GST, tetapi terus kepada masyarakat yang saya sebut tadi, petani, berkebun kecil dan nelayan. Tak sikit tadi betul ada berhubung dengan soal harga lantai getah yang disyadangkan supaya kerajaan mempertimbangkan pada kadar RM4 1 kilo. Yang keduanya, pelepasan sekatan ekspor kayu getah. Hingga setakat ini kerajaan membekukan ekspor, menyebabkan petani yang ataupun peladang berbuku kecil ini tidak boleh mengekspor, menyebabkan harga kayu getah jatuh merudum. Bagaimana pandangan Pak Dixon soal dua perkara ini? Satu, harga lantai getah. Yang keduanya, kerajaan melepaskan semula beri kebenaran untuk diekspor kayu getah ke luar negara. Saya betul. Saya bukan menteri, tapi saya hanya menjawab Kubang Krian ni untuk meminta bagi setuju dan pandangan beliau supaya perkara ini diberi pertimbangan, kerana pekebun getah sekarang ini menghadapi kesengsaraan hidup. Jadi ada mungkin langkah-langkah tambahan, apakah perlu dibuka peluang untuk ekspor supaya dapat ditingkatkan harga itu, saya harap dapat diberikan pertimbangan segera. Tuan Yang Dipertua, saya bangkitkan perkara ini untuk pertimbangan Menteri Kewangan kerana saya percaya jumlah ini jumlah yang munasabah, dan keduanya kerana kita mengambil kira keperluan Kementerian Kewangan untuk menyelesaikan masalah keterisan dan pembaziran yang wujud dalam sistem pemberian subsidi ini. Yang setakat yang saya tahu memang perkara yang lama berlaku dan serius. Nama untuk bantu orang miskin. Tetapi apa yang berlaku ialah sama ada hasil petani peringkat orang tengah dan peringkat pegawai ataupun pengurus di peringkat rendah telah menyebabkan jumlah yang diperolehi oleh kumpulan sasaran ini sangat rendah. Saya ingin mengajak, selain daripada sebut tadi Engku Aziz, B.R. Ambedkar. Ambedkar ini ialah pejuang kumpulan Dalit paling miskin di India. Dia kata di India ini hak yang sama dari segi politik. Orang besar, orang miskin, orang Melayu, orang Muslim, Hindu, Kristian, hak yang sama dari segi teorinya yang dijamin oleh perlembagaan. Tetapi hak dari segi ekonomi dan sosial itu tidak sama. Dan ini yang kita harus pastikan dalam pemerintahan Pakatan Harapan, bahawa hak yang sama dalam politik, hak yang sama dari segi ekonomi dan sosial, baru boleh kita angkat martabat rakyat ini dengan cara adil dan sama. Dan yang kedua yang beliau lihat di India dan juga berlaku di sini ialah pembahagian subsidi yang diteruskan itu banyak ditelan oleh orang tengah dan dibolot oleh orang-orang tertentu di peringkat bawah. Jadi katanya kalaulah 1 juta rupiah dikeluarkan, hasil yang sampai kepada petani itu mungkin setengah atau 1/4. Dan ini yang dibimbangi oleh Menteri Kewangan, dan saya bersetuju dengan beliau untuk memastikan proses ini dirubah dan jangan beri peluang kepada pengisap darah atau lintah darat di mana peringkat juga, daripada atas ke bawah, supaya rakyat dapat peluang terbaik. Menteri. Ya, Datuk Yang Bertuah. Ya, saya terpanggil untuk Pak Dixon telah memberi Yahud laluan, sarangan. bagilah kesempatan. Ya, silakan. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.